المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Berhati kepada Imam Pegawai dan kuasa masjid, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam dapat sama-sama kita beriktikaf di masjid ini dan berada dalam satu majlis yang disebut oleh Nabi SAW sebagai taman-taman syurga, majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Islam, menurunkan pada manusia panduan agama. Agama itu mesti ada pembawa dia. Pembawa ialah Rasul. Rasul ialah manusia biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang pada kamu seorang Rasul daripada jenis kamu, jenis manusia. Bukan jenis malaikat yang tak makan, tak minum, tak berkahwin. Dan bukan pula jenis jin, jenis manusia. Sebagaimana kamu, kata Allah Ta'ala. Kerana manusia perlukan model. Hidup kita ni kena ada orang yang kita nak contoh dia. Dan seseorang yang kita nak contoh itu ialah mestilah seseorang yang dapat wahyu direct pada Allah Ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Nabi ni manusia, maka baginda wafat. Sebagaimana Nabi-Nabi sebelum Rasulullah juga wafat. Wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad itu tidak lebih dia seorang rasul. Sebagaimana sebelumnya ada rasul-rasul yang lain. Menunjukkan pada kita rasul-rasul lain semua wafat, Nabi juga wafat. Tetapi oleh kerana manusia ni, dunia tidak kiamat dengan wafatnya Nabi, maka dunia perlukan panduan berterusan. Walaupun Nabi Muhammad, Nabi terakhir, tidak ada lagi Nabi selepas Rasulullah SAW. Kalau ikut logik akal, sepatutnya setiap zaman tu kena Rasul-Rasul. Sebab kita hidup ni 1000 tahun lagi baru dunia kiamat mungkin. Jadi sepatutnya setiap zaman itu ada Rasul supaya manusia ada pembimbing dia. Kalau umat dulu setiap 40 tahun wafat seorang Nabi, Allah bangkit Nabi yang berikutnya. Wafat pula Nabi itu, Allah bangkitkan Nabi yang lain. Sentiasa umat itu ada Nabi-Nabi, ada pembimbing, ada Rasul-Rasul. Tapi bila Nabi Muhammad wafat, tidak ada lagi Nabi. La Nabi ya ba'di, kata Rasulullah, tak ada lagi Nabi lepas aku ini. Maka manusia dalam keadaan kegelapan. Kalau tak ada Nabi, Allah tahu manusia perlu panduan. Maka Allah Ta'ala kekalkan Quran. Supaya Quran ini tetap jadi panduan sampai hari kiamat. Dan Quran ini pun, walaupun dia wahyu Allah Ta'ala, turun zaman Nabi 1440 tahun dulu, tetapi dia lengkap sempurna sesuai hingga hari kiamat. Walaupun tak ada Rasul, tak ada dah Nabi, tetapi panduan tu ada. Maka manusia berhajat pada panduan tersebut. Oleh kerana Quran dalam bahasa Arab, Nabi pun bahasa Arab, orang Arab. Dalam Arab, kata orang surat aku ni orang Arab. Maka Nabi, wahyu Allah turun sesuai dengan Rasul yang membawa. Nabi Musa, bahasa Yahudi, Bani Israel. Maka Quran, kitab suci dia turun dalam bahasa Hebrew, bahasa orang Yahudi. Kerana setiap kitab itu turun sesuai kepada umat yang dibawa oleh Nabi tersebut. Oleh kerana Nabi ini orang Arab, maka Quran turun dalam bahasa Arab. Maka umat kita yang tidak Arab ini, payah nak faham Quran. Sebab Quran itu dalam bahasa Arab. Hadis Nabi juga dalam bahasa Arab. Maka tentulah kita mesti berusaha mendalami, memahami bahasa tersebut. Supaya kita bukan saja baca, tapi kita faham apa yang Allah tulis. Macam Sudin lah. Sudin terima surat daripada cikgu apa? Cerita Piramli itu.
Kan tuan-tuan tak ingat 7 kali tengok. Ya. Kan? Sudin dapat surat daripada cikgu Ros. Cikgu Ros. Kan? Ramli baca bunyi lain. Kan? Jadi semua baca bunyi lain. Ya, sebab tak erti. Maka kita akan cari orang yang reti untuk baca pada kita. Maka di antara sahabat-sahabat Nabi ni tidak semua yang boleh membaca boleh menulis. Ya, Allah Ta'ala bangkitkan Nabi Muhammad sendiri seorang yang ummi. Ya, kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah, dia kata Allah Ta'ala, hikmah Tuhan, dia buat sesuatu ini ada hikmah tertentu. Cuma akal kita kadang-kadang tak boleh fikir, kadang-kadang kita fikir sekadar ilmu yang kita ada. Kenapa tu di luar kemampuan kita. Kadang-kadang kita fikir tak patut. Tapi berlaku. Ya. Kenapa berlaku? Wallahu alam, adalah hikmah dia. Ya. Kadang-kadang berlaku. Yang menang tak merintah, yang kalah merintah. Pelik. Tapi adalah hikmah dia tu. Mesti ada sebab Tuhan tak akan buat sia-sia. Rabbana ma khalaqta haza batila. Maha suci Allah, Allah tak buat benda sia-sia. Kerja sia-sia bukan kerja Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu buat nyamuk. Buat nyamuk. Orang tanya pasal apalah buat nyamuk. Pasal apa Allah buat pijak. Pasal apa Allah buat pacat. Ya, kita fikir mungkin tak ada faedah. Tapi Allah kata Allah tak buat kerja sia-sia. Ya, banyak lagi bila kita renung, tengok di sebalik sesuatu benda tu, ada hikmah tertentu. Maka bila bahasa Arab, bahasa Quran, ya, Quran turun dalam bahasa Arab. Menyebabkan seluruh dunia orang Islam reti baca Quran. Paling tidak pun, paling koman pun, Qul Allah dihafal. Fatihah dihafal. Berbanding agama-agama lain, kitab suci dia, suruh dia baca surah. Dalam kitab-kitab Bible ke kitab-kitab hebat, mana-mana kitab suci. Mereka tak boleh baca. Orang Islam bukan saja baca, boleh hafal. Ya, anak-anak kita hafal satu Quran. Ya, hafal Quran, Masya Allah. Ya. Jadi Allah Ta'ala jadikan Nabi ummi. Bukan kerana tak erti membaca, bukan kerana baginda tak cerdik atau bodoh, tidak. Ya, kata Syekh Ramadan Al-Buti, dia kata Allah bangkitkan Nabi yang tak erti membaca menulis, supaya orang tahu Quran ni bukan rekaan dia. Bukan tulisan dia. Kalau Nabi ni reti membaca, reti menulis, ya orang akan kata Muhammad baca 100 buah buku, dikarang satu buku, buh nama Quran. Ya. Dia baca banyak-banyak buku, karang satu buku. Oleh kerana itu Allah Ta'ala bangkitkan Nabi yang tak erti membaca. Ya. Dan tak erti menulis. Ya. Sewaktu perjanjian Hudaybiyah, ya, bila musyrikin, wakil musyrikin tu bantah, ya, yang tulis perjanjian Sayyidina Ali. Ya. Antaranya, sebagai contoh ni, dalam perjanjian tu antara Nabi Muhammad SAW. Musyrikin bantah perkataan Rasulullah. Ditulis Muhammad bin Abdullah. Aku tak nak Muhammad Rasulullah. Kalau aku terima Muhammad Rasulullah, kami masuk Islam lah. Ya. Kami tak terima Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Nabi kata setuju. Setuju. Ya. Maka Nabi suruh Sayyidina Ali padam. Ali tak nak padam. Ya, Sayyidina Ali tak nak padam. Nabi kata padamlah. Dia kata tak boleh ya Rasulullah. Kamu Rasulullah. Mana boleh Tuhan tulis Muhammad bin Abdullah. Ya. Nabi kata padam. Sayyidina Ali tak nak padam. Nabi tanya Sayyidina Ali, mana Rasul tu? Ali pun tunjuk, Nabi padam sendiri. Nabi tanya Sayyidina Ali, mana perkataan Rasulullah? Menunjukkan bahawa Nabi tak erti membaca. Tapi bukan bodoh. Sengaja Allah Ta'ala bangkitkan Nabi yang ummi supaya orang jangan tuduh rekaan Quran, rekaan Nabi Muhammad, ya, tulisan Nabi Muhammad sebagainya. Jadi oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan Nabi yang sifatnya, ya, sifat wajib bagi Nabi semua kita belajar. Sidik, ya, benar. Nabi ni tak boleh bohong. Pemimpin tak boleh bohong. Bukan Nabi je. Ya, pemimpin tak boleh bohong. Nabi kata 3 golongan ya Allah tak akan bercakap dengan di hari akhirat. Orang tua yang berzina, orang miskin yang sombong, pemimpin yang berbohong. Ya, 3 ni Allah tak nak bercakap dengan dia besok di akhirat. Ya, maka kan itu syarat pertama, sifat Nabi pertama ialah sedik, benar. Benar perkataan dia, benar perbuatan dia, benar diam dia. Diam dia pun benar. Dia diam.
Dia tak kata betul, tak kata tidak. Ya, Nabi diam. Nabi tahu, tapi Nabi diam. Perbuatan diam pun diambil sebagai sumber hukum. Ya, diam makna boleh. Kerana Nabi, bukan sifat Nabi kalau dia diam dalam perkara yang tak boleh. Mesti dia bantah. Bila Nabi diam, maka difahami bahawa perbuatan tu boleh buat. Umpama Nabi SAW melihat menjenguk ke Kaabah, Nabi tengok sahabat-sahabat pegang dinding Kaabah. Pegang dinding Kaabah, ada yang letak dahi, ada yang letak pipi, ada yang berdoa, ada yang berzikir. Pada dinding Kaabah, Nabi tengok. Maka Nabi diam. Perbuatan Nabi diam tu maknanya boleh kita pegang dinding Kaabah untuk berdoa dan seumpamanya. Walaupun Nabi sendiri tak pernah buat. Ya, Nabi tak pernah buat. Nabi tak pegang. Kalau Nabi pegang dinding Kaabah, saya rasa habislah kita. Ya. Semua orang pergi akan pegang dinding Kaabah. Ya. Demikian juga Khalid Al-Walid ditangkap Bob. Ya, Bob ni biawak pasir, bukan biawak tunggu tu. Ya. Ya, ditangkap Bob, disembelih Bob, kemudian dibakar. Dibakar, dimakan depan Nabi SAW. Ya. Khalid Al-Walid makan. Nabi tengok. Nabi tak pernah makan. Nabi makan tapi Nabi diam. Bila Nabi diam, makna boleh makan Bob. Boleh. Saya pergi rumah kawan saya, Ustaz Syari di Mesir. Ya, dia orang lama duduk Mesir. Ya, kerja dia jual dok. Dia kata, Ustaz, mari rumah, saya nak masak special untuk Ustaz ni, sup dok. Pukul berapa? Dia kata, kalau boleh pukul 5. Saya kata, pukul 3 saya sampai. Rupanya dok ni, sembelih pukul 8 pagi, ikat ekor, gantung, kepala ke bawah. Sembelih pukul 8 pagi, pukul 5 petang baru mati. Kan? Ya. Sebab tu orang lelaki nak makan sangat. Lambat mampu. Dia lambat mati. Itu je. Bukan Elan je lebih. Elan. Tapi nak sebutnya, Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad benar-benar sebagai uswatun hasanah. Model. Tapi Nabi dah tak ada. Kita jumpa hadis, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Kita tak tengok. Ya. Sahabat Nabi yang tengok. Maka sahabat yang beritahu, tabi'in beritahu, sampailah pada kita. Rupa Nabi semayang begini, Nabi semayang begini, Nabi rokok begini. Maka seluruh perbuatan Nabi itu sampai maklumat pada kita. Hingga diketahui berapa helai uban atas kepala Rasulullah. Ya. Mana ada seorang tokoh dunia yang semua perbuatan dia diketahui. Nabi Muhammad saja. Ya. Semua, cara dia duduk, cara dia senyum, cara dia makan, cara dia kunyah, cara dia telan, semua ada. Cara dia berhubung dengan isteri, ada. Ya. Cara dia melakukan bersama dengan isteri dia. Orang lain tak tengok siapa yang berat ke hadir ni. Aisyah, isteri dia. Agu mana? Wah Aisyah, bagaimana waktu Nabi bersama dengan kamu? Aisyah cerita. Hadir ni hadis khabar ahad. Sebab Aisyah seorang yang tengok. Takkanlah Nabi yang panggil, mari tengok. Tak boleh. Sebab dia, walaupun Aisyah yang beritahu, isteri lain beritahu, tapi jadi panduan kepada kita, alhamdulillah. Oleh kerana Islam ni, dia zaman Nabi, zaman terbaik. Generasi awal, generasi terbaik. Tetapi Islam ni dia akan ada pasang surut dia. Ya. Ada naik, kemudian dia akan menurun. Kemudian naik balik, dia akan menurun balik. Naik balik, akan menurun balik. Dan menurun balik itu menurun terus ke hari berlakunya kiamat. Ya. Sebab tu dalam hadis yang panjang, Nabi kata, apakah berlaku lepas kebaikan dan keburukan? Nabi kata, ya. Akan berlaku keburukan. Ya Rasulullah, lepas keburukan, apakah berlaku kebaikan? Nabi kata, ya. Akan berlaku pula kebaikan. Lepas kebaikan, ya Rasulullah, apakah berlaku keburukan semula? Nabi kata, ya. Akan berlaku pula keburukan lepas itu. Maknanya sifat dia naik turun, gelombang. Cuma bezanya, sistem Islam ni, dia turun kerana orang Islam tak berpegang dengan Islam. Ya. Dia lemah tu bukan kerana sistem dia lemah. Bukan dasar dia lemah. Tapi kerana orang Islam tidak mengamalkan ajaran Islam. Bila orang Islam tinggal ajaran Islam, maka Islam akan hancur. Ya. Umat Islam akan dikuasai oleh musuh. Ya, musuh akan menguasai, kezaliman berlaku, penindasan berlaku, rasuah berlaku, penyelewengan berlaku. Maka manusia berhajat kepada seorang pemimpin. Ya, maka manusia mohon pada Allah Ta'ala, berdoa pada Allah, ya Allah bangkitlah pada kami seorang pemimpin. Ya, kalau zaman dulu seorang Rasul, maka kata Nabi, setiap 100 tahun Allah akan bangkit seorang mujaddid. Ya, setiap 100 tahun ya, akan ada mujaddid, ya,
Mayujaddiduha dinaha. Mereka yang memperbaharui semangat jihad, bukan membaharui agama. Agama gitulah. Membaharui semangat jihad, membaharui semangat baru, ijtihad yang baru. Maka lahirlah mujaddid yang akan membangkitkan semula ilmunya, kesedarannya, semangat jihadnya di kalangan umat Islam. Kita baru kehilangan seorang mujaddid, almarhum Syekh Yusuf Qaradawi, kembali ke rahmatullah. Lalu dunia sekarang, dunia Islam menanti siapa pula mujaddid yang baru akan lahir di zaman kita, era kita ni. Allah Ta'ala akan pasti bangkitkan. Sebab itu kalau kita tengok, walaupun Islam ni dia daripada Allah, lama dah orang cuba tekan Islam ni. Yuridu nalifi'u nurullah bi afwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Mereka cuba menutup cahaya Islam sejak zaman Nabi lagi, zaman para sahabat, zaman tabi'in. Mereka cuba menyekat kebangkitan Islam, cuba macam-macam, tekan, tindah, zalim, bunuh. Tetapi Islam akan terus bangkit. Wallahu mutimmu nurihi. Allah akan sempurnakan agama dia. Kalau kita tengok peta dunia, sewaktu mana penjajah mari menjajah negara umat Islam, ditindah orang Islam di India, di negara Arab, di Libya, di Tunisia, di Algeria, Islam bangkit di India. Mereka kejar di India, tekan Islam di India, Islam bangkit di Asia Tenggara. Mereka tekan di Asia Tenggara, Islam bangkit di Asia Tengah. Mereka tekan di Asia Tengah, Islam bangkit pula. Ini sifat dia begitu. Dia tak boleh tekan semua. Sebab Islam tu sifatnya begitu. Kenapa sifat dia begitu? Pertama, Islam ni datang daripada Allah Ta'ala, bukan daripada manusia. Bukan Nabi Muhammad bawa Islam. Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam. Sebab tu ulama kata, yang pertama sifat yang ada pada Islam tu, yang kita semua kena faham, ialah sifat Rabbaniyah. Rabbani, bukan Rahbani. Islam bukan rahib. Islam bukan rahib. Rabbaniyah, maksudnya semua sistem Islam bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Bila Allah yang turunkan sistem Islam, kita bimbang. Mereka bunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Mereka gergaji kepada Nabi Zakaria AS. Mereka bunuh para Nabi-Nabi. Ini perangai Bani Israel. Allah bangkitkan Nabi yang lain. Begitulah silih berganti. Maka kan itu, oleh kerana sifat Islam datang daripada Allah, maka apa sifatnya? Sifat yang kedua, dia mesti kamil, dia mesti sempurna. Islam ni syumul, dia lengkap. Kenapa dia lengkap? Sebab datang daripada Allah. Maka dia sempurna, dia lengkap. Lengkap tu semua benda ada. Ambillah orang mana sekalipun, Islam sesuai di mana sekalipun. Dia ada dua. Satu, dasar. Yang kedua, furu', pelaksanaan. Dasar, gilah mana tak akan berubah. Adapun pelaksanaan, bergantung pada situasi. Haramnya babi, tetap haram di mana pun. Tapi bila darurat, mengancam nyawa, jadi halal ke babi? Bukan halal. Harus dibenarkan makan. Dibenarkan makan kerana mengelak mudarat. Sama juga kita semayang. Ada seorang anak murid saya waktu saya di ITM dulu, dia mari tanya, dia kata, Ustaz, kalau saya naik ke bulan, saya nak semayang ngadap ke mana? Dia mari tanya soalan. Kalau saya naik ke bulan, nak semayang ngadap ke mana? Ke menerak gini ke atas melentang begitu ke? Macam mana? Saya kata ginilah, hantar balik dulu, duduk rehat-rehat dulu, dekat nak naik besok, mari jumpa. Tengok pening kepala aku jawab je, bila nak naik pun tak tahu. Dia orang semayang di bulan ni, waktu naik ni, orang semayang di bumi tuan-tuan, waktu dunia. Sama waktu ada seorang perenang kita dulu, siapa nama dia? Perenang negara yang berenang di Selat Inggeris, Malik Maidin. Datuk Malik Maidin. Dia mari jumpa saya, dia tanya, dia kata, Ustaz, macam mana saya nak semayang sambil berenang? Saya kata, saya tak pernah buat sepanjang hidup saya ni. Nak semayang. Dia kata dia tak tinggal semayang. Nak semayang saya berenang. Saya kata, apa yang payah? Semayang ni buat sekadar mana yang kita mampu buat pada waktu itu. Maknanya Islam ni, dia lengkap. Duk mana pun, dia sempurna. Kenapa sempurna? Kerana datang pada Allah. Tuan tersebutlah apa pun.
Ada hukum dalam Islam. Ada perbincangan di kalangan para ulama. Ya. Hatta soal mentadbir negara, ada cara dia. Ekonomi, ada cara dia. Hubungan luar negara, ada cara dia. Ya. Saya kebetulan baru ni duduk di Kementerian Alam Sekitar. Alam Sekitar ada dalam Quran. Ya. Detail Allah Ta'ala sebut tentang lapisan ozon. Lama 1400 tahun Tuhan dah sebut lapisan ozon. Ya, dalam Quran. Dan Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana perubahan-perubahan yang berlaku ni. Dah ada semua dah. Ma faratna fil kitab min syai'. Kata Allah Ta'ala, kami tidak tinggalkan Quran. Dalam Quran tu sesuatu apa pun. Semua ada. Satu hari waktu ustaz saya, dia mengajar kami tafsir. Dia kata, saya nak kamu balik cari ayat Quran, cara-cara buat roti canai. Saya kata, mana ada ustaz? Ada. Balik cari. Siapa-siapa tak erti, cuba tanya senior. Ya. Cari ayat. Pagi besok, saya nak tengok ayat tu. Hari tu balik cari, mana ada ayat Quran tentang roti canai? Soalan pertama, Nabi pernah makan roti canai ke tidak? Kata Nabi tak pernah makan roti canai. Kalau Nabi tak pernah makan, mesti tak ada. Kata kawan saya, tak semesti. Kadang-kadang Nabi tak buat pun ada dalam Quran. Umpama Nabi tak pernah turun ke laut. Dalam Quran dia buat cerita bab laut. Dan surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala sebut tentang lautan. Ya. Bagaimana lautan ni tak bercampur air masin dengan air tawar. Allah sebut dalam Quran. Nabi tak pernah turun ke laut. Jadi kalau begitu adalah ayat roti canai. Ustaz kata ada. Cari-cari tak jumpa tuan-tuan. Ya. Tanya senior. Ada tak ayat Quran tentang roti canai? Mu apalah. Mana ada? Ya. Esok pergi jumpa ustaz. Siapa jumpa ayat tu? Semua tak jumpa. Tak ada ustaz. Ada. Apa ayat dia? Ya. Ayat yang saya bacakan tadi. Ya. Ma fatatna fil kitab min syai'. Kami tidak tinggalkan sesuatu dalam Quran. Berarti ada. Mana ayat dia? Allah Ta'ala sebut. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang reti kalau kamu tak reti. Pula ayat tu je. Ya. Nak buat roti canai tak reti. Jangan tanya tukang pomen kereta. Ya. Tanya ahli dia. Fas'alu ahla zikri. Tanya orang ni reti, pakar dia. Ya. Jadi oleh kerana itu, kalau tak tahu, Allah pandu kita. Allah beri panduan pada kita. Cuma akal kita ni tidak hebat. Ilmu manusia ni sikit. Ya, sikit sangat. Allah Rabbi. Ilmu kita sikit. Ya, banyak perkara yang kita tak tahu. Ya, ilmu manusia ni pun tak sama. Ada orang lebih, ada orang kurang. Ada orang diberi tahu, dia boleh kupah panjang lebar. Ada orang diberi tahu sejengkal tu lah. Ada orang dapat sejengkal, balik dia tinggal senci. Ya. Tapi ada orang yang boleh kupas. Ni macam-macam kelebihan Allah bagi pada manusia. Sama tak? Tak sama. Tak sama. Nabi-Nabi pun tak sama. Ya, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Demikian rasul-rasul kata Allah Ta'ala. Sebahagiannya kami lebihkan berbanding sebahagian lain. Rasul pun tak sama. Minhum man kallama Allah. Ada rasul boleh bicara dengan Allah. Iaitu Nabi Musa AS. Nabi Muhammad SAW. Ini boleh direct. Boleh bercakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia bicara dengan Nabi Musa AS beberapa kalimah. Ada Nabi-Nabi. Ada manusia istimewa. Dapat makanan syurga. Makanan syurga turun. Ya, Bani Israel dapat al-manna as-salwa. Dua-dua makanan syurga. Ya. Maryam AS. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qalu ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bila Nabi Zakaria masuk dalam mihrab, ya, kan Nabi Zakaria bernazar ke dapat seorang anak, dia letakkan anak tu di masjid, bertugas di rumah Allah. Ya, tiba-tiba lahir perempuan. Maka dia kata, macam mana aku nak letak di masjid perempuan? Ya, Allah kata letaklah dia. Ya, perempuan ni biasa datang haid. Maryam tak pernah datang haid. Maka ditempatkan dalam mihrab. Ya, diletakkan dalam mihrab. Satu hari bila Nabi Zakaria masuk dalam mihrab, maka dia tengok ada makanan. Ya, maka pelik dia. Dia tanya Maryam, mana kamu dapat makanan ni? Apa kata Maryam? Makanan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan di langit. Waktu hijrah ke Madinah, Asma
binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu sesat dengan jalan. Ya, hingga dia anak dia demam, didukung anak dia sampai dia pun pitam, pengsan. Air tak ada, bekalan tak ada. Jaga-jaga tiba-tiba ada air tepi dia. Daripada mana air itu? Allah Taala turunkan bagi rezeki. Ya. Kita kadang-kadang kita rasa hebat macam ni. Pada hati-hati hari Tuhan bagi kita rezeki tak rasa pun. Tapi kalau kerajaan bagi kucuk 7 kali tangan tuan-tuan. Ya, tapi Allah bagi kadang-kadang kita tak rasa. Ya, pasal tiap-tiap hari kita rasa kita dapat. Sebab itu sifat Islam yang kedua dia mesti lengkap. Hatta tuan-tuan masuk tandas pun Islam pandu kita. Masuk kaki kiri dulu, jangan masuk ke kanan dulu, baca doa dulu. Ya, baca doa. Ya, apa doa dia? Allahumma barik lana fi ma razaqtana, begitu. Ada doa dia, ya. Kan? Hatta nak bersama isteri ada doa dia, nak keluar tandas. Kalau keluar tandas, masuk tandas pun Islam memandu. Duduk pun. Duduk dalam tandas. Nak buang air besar, nak buang air kecil. Cara duduk pun Islam pandu lagi. Beratkan sebelah kiri, jangan beratkan belah kanan. Ya. Islam pandu macam tu sekali. Apatah lagi nak mentadbir negara. Nak merintah negara. Nak menyusun masyarakat. Kita sebut soal integriti. Kita nak negara yang berintegriti. Ya. Yang tidak rasuah, yang tidak menyeleweng, yang punya integriti yang tinggi. Integriti ni dia duduk pada tubuh manusia. Syarat pertama pemimpin tu dia kena integriti dulu. Ya, kita ni kena ada integriti dulu. Kalau kita sendiri langgar, tak peduli, tak mungkin negara boleh melahirkan pemimpin yang berintegriti. Macam adil lah. Keadilan hanya dapat daripada sistem yang adil dan hakim yang adil dan peraturan yang adil, perbicaraan yang adil. Baru dapat keadilan. Tak mungkin tuan-tuan dapat keadilan daripada sistem yang tak adil. Tuan-tuan buat kereta baru. Ya. Kereta ni semuh tak semuh, bukan duduk pada kereta, duduk jalan-jalan tu. Kalau jalan berlubang, kereta baru pun, pasal apa belum tak stabil? Rupanya tak stabil itu bukan sebab kereta, sebab jalan. Undang-undang kena adil, tapi hakim juga mesti adil. Kalau hakim tak adil, tak mungkin dia boleh melaksanakan keadilan. Perbicaraan yang adil, semua tu dia lengkap. Ya, macam kita lah nak semayang, ya, kena ada air semayang. Wuduk ni hukumnya, hukum asal wuduk ni sunat. Bukan wajib pun. Tak wajib ada wuduk. Tetapi bila nak semayang, tiba-tiba hukum berwuduk berubah. Daripada sunat jadi wajib. Asalnya wuduk ni sunat je. Tak ada semayang, tak apa. Tapi bila nak semayang, tiba-tiba berubah hukum dia. Kadang-kadang ada orang tak faham. Dia kata dulu cakap lain. Orang ni lah juga Tuan Ibrahim. Dulu cakap lain. Sekarang cakap lain. Ya. Sebenarnya, tu biar benda elok tu. Ya. Kalau kita mendalami ilmu, ya, peraturan, memang kadang-kadang bila berubah ilah, berubah hukum. Fatwa Imam Syafi'i pun berbeza. Waktu di Iraq, lain. Ya, waktu di Madinah, lain. Ada qaul jadid, ada qaul qadim. Pendapat lama dia. Ni pendapat baru dia. Berbeza-beza. Kenapa? Bila berubah ilah, berubah hukum. Contoh merokok. Dulu ulama hampir sepakat mengatakan merokok ni makruh. Tak ada seorang pun ulama kata haram. Masa tu. Ya. Pasal apa? Sebab dia tengok dalam konteks membazir. Membazir. Maka membazir itu, dia kata makruh. Ya. Hukumnya makruh. Isap, asap, keluar balik asap. Ya. Membazir. Kalau telan, okey. Ya. Ya. Kemudian, tetapi, ada orang dapat inspirasi dengan merokok, dapat ilham. Ada kebaikan. Tapi bila dikaji, akhirnya, hampir sepakat mengatakan bahawa sesuatu yang mendatang mudarat, maka hukum haram. Qardawi memfatwakan haram. Maka setengah-setengah negeri itu masuk Pahang. Pahang haram, fatwa. Merokok haram. Selangor makruh. Sampai terowong je. Lepas terowong, haram balik. Ya. Hukum lah. Tapi nak pokok kuasa bukan mudah. Ya, bukan mudah nak pokok kuasa satu hukum ni. Ialah prosesnya panjang. Ya, Allah Ta'ala haramkan arak. Berapa peringkat? 3 peringkat. Pengharaman arak tu 3 peringkat. Ya, demikian juga kita. Ya, sikit-sikit. Akhir sekarang ni, alhamdulillah. Ya.
Hampir sebahagian besar masyarakat kita jarang benar yang jumpa merokok. Jarang benar. Ya, adalah juga sekali-sekala kan. Ya. Tengah dia merokok ustaz lalu dia pun pijak tu. Ada yang genggam. Ya, genggam bara api sampai padam. Takut ustaz nampak. Ya. Jadi maknanya kita tengok perubahan ke arah lebih baik tu ada dalam masyarakat. Di mana? Kesedaran. Dengan ilmu. Ya. Sebab tu Islam masuk ke alam Melayu dengan perang. Islam masuk ke alam Melayu dengan dakwah. Dengan dakwah. Tak ada peperangan. Beza Islam pergi ke Mesir dengan peperangan. Islam pergi ke Spanyol dengan peperangan. Ya. Orang Kristian Spanyol minta orang Islam tolong bantu mereka daripada kezaliman pemimpin mereka. Ya. Alhamdulillah. Ya, sebab itu Islam datang ni bukan menjajah, membuka. Al-Fathu. Buka. Ya, nak buka. Buka mata, buka hati, buka pendengaran. Ya. Sebab benda baik, kalau tutup tak nampak. Ya. Kafir-kafir kafara tutup. Ya. Menutup kebenaran. Air ni, tuan-tuan tuah macam mana pun tak akan keluar. Mereka kena buka tudung dia. Minyak wangi, wangi macam mana pun kalau tak buka tudung dia, orang tak akan terbau wangi dia. Islam ni demikian. Islam ni agama yang baik. Ya. Agama yang bukan ekstrim. Tuan-tuan tahu tak? Melabelkan Islam ekstrim ni baru berlaku berapa tahun lepas? 10 tahun, 20 tahun lepas je. Sebelum itu Islam tak pernah dilabelkan sebagai ekstrim. Ya. Satu-satunya agama yang beri keadilan kepada Islam dan bukan Islam, jaminan kepada semua bangsa hanya Islam. Ya. Ekstrim ni timbul baru lepas berlaku peristiwa 11 September. Lepas tu baru dimomokkan tentang wujudnya golongan ekstremis di kalangan orang Islam. Pada Islam ni tak pernah ekstremis. Orang bukan Islam selamat duduk negara Islam. Yang tak selamat orang Islam yang duduk dalam negara lain. Ya, orang Islam Yugo di China tak selamat dia, dibunuh. Nak puasa pun tak boleh. Nak pakai kopiah pun tak boleh. Ya. Demikian juga berlaku di baru ni di New Zealand. Tengah masuk tak ada apa, masuk masjid tembak sampai ekstrim. Ya. Islam menjamin orang bukan Islam selamat dalam negara Islam. Ya. Tetapi kita orang Islam tak jamin selamat bila kita duduk di luar daripada negara Islam. Ya. Sebab itu kadang-kadang sengaja diwujudkan, dimomokkan, kalau Islam menang, jaga. Ditakut-takutkan. Kebetulan baru ni menang banyak sikit kursinya. Ya. Jadi mula dibimbang tu. Oh ini kalau Islam merentah, kita tak boleh makan babi. Oh bukan Islam tak boleh semayang. Oh bukan Islam tak pergi ke gereja. Oh bukan Islam tak pergi ke Buddha. Kuil dia. Siapa kata? Tuan-tuan pergi ke Mesir. Di Mesir, masih ada sampai ke hari ini gereja-gereja Kristian Qibti. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Masih ada lagi gereja-gereja. Menunjukkan bahawa Islam tak runtuhkan gereja mereka. Tuan-tuan pergi ke Madinah. Di Madinah, pergi Khaybar. Pergi Khaybar. Masih ada lagi rumah pemimpin Yahudi di Khaybar. Masih ada sampai ke hari ini. Ya. Menunjukkan bahawa Islam bukan nak menjajah. Sebab tu bila grup Taliban menguasai Afghanistan, ada satu isu. Ialah tentang kuil Buddha yang tertua, dianggap tertua di dunia, antara yang tertua di dunia. Ya, mereka nak letukkan, nak pecahkan. Ada orang mengambil sandaran kepada peristiwa Nabi Ibrahim AS yang mecahkan berhala zaman Namrud. Itu situasinya berbeza, jauh beza tuan-tuan sekalian. Ya. Apa kata ulama-ulama Islam? Kalau kamu runtuhkan rumah suci mereka, mereka akan runtuhkan rumah suci kita. Ya. Kalau kamu hina Tuhan mereka, mereka akan hina Tuhan kita. Di negara kita kuat, tak apa. Negara kita lemah, minoriti. Sebab itu jangan. Ya. Islam melarang. Sebab itu kalau kita pergi ke Kelantan, ya, patung Buddha yang tertinggi di Asia, di Kelantan. Ya, yang duduk ada, yang berdiri ada, yang baring ada. Semua ada. Ya. Selamat mereka boleh beramal agama dia. Sebab Islam ni, dia tidak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Ya, tak boleh paksa. Habis kenapa tutup judi?
Kenapa judi tutup? Ya. Tuan-tuan sekalian, kita kena faham dua perkara. Pertama, sesuatu yang menjadi amalan agama mereka, hak beragama, hak berbudaya, hak beradat, itu dijamin oleh Islam. Adapun benda yang tidak dijamin oleh agama dia, tidak dibenarkan oleh agama dia, yang merosakkan masyarakat, merosakkan, maka Islam tak membenarkan perkara tersebut. Bukan untuk orang Islam saja, termasuk orang bukan Islam. Judi tak ada agama benar. Tidak ada agama membenarkan perjudian. Arak, setengah-setengah budaya, setengah-setengah agama benarkan. Islam benarkan. Nabi pun dah larang dah orang minum arak zaman Rasulullah. Orang bukan Islam. Tak ada. Orang bukan Islam tak dilarang minum arak. Zaman Rasulullah. Pernah tak kita jumpa hadis Nabi hukum orang bukan Islam kan minum arak? Tak ada. Tak ada. Ya. Tapi judi, innamal khamru wal maisir. Ini ayat turun pada orang Islam. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal Islam fajtanibuh. Allah Ta'ala nak supaya benda-benda baik ni dibina. Jangan kita galakkan benda tak baik. Sebab benda tak baik, kalau kita biar, kalau kita lockkan dia, makin lama makin rosak. Arak ni memang mereka boleh minum, tetapi Islam tak boleh kita jadikan arak ni seolah sebagai satu pesta, mabuk belaka. Sebab bila rosak keluarga, peran rumah tangga dia, siapa kena tanggung? Kerajaan juga kena tanggung. Ya. Zaman Khalifah Harun al-Rashid, ya, masa tu perdagangan dengan negara bukan Islam ni makin berkembang. Ya. Sebab negara paling maju masa tu Islam. Di Baghdad itu pusat pentadbiran dunia Islam. Ya, semua tamadun ilmu di Baghdad. Barang-barang dagangan luar masuk ke Baghdad. Barang dagangan orang Islam jual ke luar negara, termasuk ke China. Ya, maka atas permintaan orang bukan Islam di Baghdad masa tu, mereka makan babi. Ya, mereka makan babi. Ya, jadi dia minta. Maka adalah pedagang-pedagang bawa masuk yang bukan Islam, bawa masuk babi ke Baghdad. Ya. Maka pada masa itu timbul masalah. Boleh ambil cukai ke tidak babi ni? Ya, sebab dalam Islam, sesuatu itu bernilai, berharga bila dia ada nilai syar'i. Bila tak ada nilai syar'i, dia tak ada nilai dari segi syar'i, dari segi syarak lah. Contoh kalau orang mencuri satu lori arak, kena hukum hudud tak? Tak. Tak kena hukum hudud. Dia mencuri Ustaz. Satu lori babi. Takkan tak kena? Tak kena. Kenapa tak kena hukum hudud? Sebab babi tak ada nilai syar'i. Mahal babi ni Ustaz. Berapa sekilo? Taklah, saya tak beli lagi. Tapi mahal lah. Memang ada nilai. Dia ada nilai. Tapi dari segi syarak dia tak ada nilai. Tapi nilai barang tu ada. Cuma bila tak kena hukum hudud, dia kena hukum takzir. Bukan tak kena hukum. Jangan salah faham bila tak kena hudud, bebas. Jadi seronok curi babi. Jom kita curi babi. Pasal apa tak kena hukum? Tak boleh. Tak kena hudud tapi kena hukum takzir. Ya, akan kena hukum. Mencuri ni tu tak salah. Cuma apa dicuri? Barang dicuri tu apa dia? Jadi bila banyak babi masuk ke Baghdad masa tu, dikena cukai ke tidak? Dinilai. Babi ni ada nilai syarak ke tidak? Tak ada nilai. Masuk. Ada cukai? Tak ada. Jadi peniaga babi ni seronok. Untung melipat ganda, cukai tak ada. Bulan depan 100 ekor. Bulan tu lagi 200 ekor. Makin banyak masuk babi. Pasal apa? Cukai tak kena. Jadi masalah timbul pada waktu itu. Ya, di mana Laksmana di pelabuhan ini ya, tulis surat kepada Harun al-Rashid Khalifah. Minta fatwa, boleh tak dia nak ambil cukai babi ni untuk kegunaan pembersih, nak bersih tempat dia lalu, nak apa semua tu. Kalau dia kena penyakit apa semua, nak kena rawat dia, boleh tak kita ambil cukai daripada babi ni? Asalnya tak boleh sebab dia tak ada nilai syarak. Harun al-Rashid dia tulis surat kepada Qadhi Abu Yusuf. Ya, Qadhi Abu Yusuf minta fatwa dia. Hebatnya Qadhi Abu Yusuf ni tuan-tuan. Dia jawab surat khalifah tu dengan satu kitab. Al-Kharraj
percukaian dalam Islam. Bukan jawab tulis surat tu balas surat juga tak. Jawab surat sekeping tu dengan satu kitab. Maka antara apa dia kata, boleh diambil cukai. Dia barang yang tak ada syarat sekalipun boleh dikenakan cukai. Pasal apa? Untuk manfaat mereka, kegunaan mereka, nak balik kepada manfaat mereka. Boleh. Tak salah. Ini sebagai contohlah. Bagaimana kesyumulan sistem Islam. Yang ketiga, yang besar, yang pertama, Rabbani. Islam bersumber daripada Allah Ta'ala. Bukan daripada manusia. Sebab tu dia hebat, tuan-tuan sekalian. Islam ni hebat. Sistem dia cukup hebat. Dia berubah manusia zahir batin. Mengubah jiwa, mengubah perangai, ubah akhlak. Sebab tu orang tanya saya, dia kata, Ustaz, pasal apa orang bukan Islam ni payah sangat nak masuk Islam? Tapi masuk agama lain, mudah je. Tukar agama lain, mudah. Tapi Islam cukup payah. Kenapa payah? Saya kata, akhi, orang masuk agama lain, tak ada beza. Tak ada beza. Tukar nama saja. Pakai salib. Perangai, akhlak, apa semua, tak ada beza. Tapi Islam, bila seorang tu masuk Islam, dia akan berubah semua. Pertama, akan berubah akidah dia. Akidah dia akan berubah. Bila akidah dia berubah, maka akan berubahlah akhlak dia, berubahlah niat dia, berubahlah kehidupan dia. Bila akidah mereka betul, akan betullah sistem politik dia, akan betullah sistem ekonomi dia, akan betullah sistem sosial dia. Sebab tu bila akidah ni, dia telah mengubah manusia. Ada pun agama lain, masuk je. Bila masuk Islam, pakaian kena beza dah. Dah tak boleh, dia dah aurat. Berzina, tak boleh dah. Tak boleh berzina, tak boleh minum arak dah. Cuma mana aulawiyat, tu kena tengoklah. Bukan hari dia masuk Islam, esok kena berubah tu dah. Ada seorang lelaki-lelaki tu mari jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kalau saya masuk Islam, saya kena buat apa ya Rasulullah? Kalau saya masuk Islam, apa yang saya perlu buat? Nabi kata, kamu kena buat satu je. Apa dia? Jangan menipu. Jangan bohong. Itu ya Rasulullah. Nabi kata itu saja. Jangan bohong. Nabi kata kamu kena sunat. Tak. Dia kata kamu kena bersunat. Potong. Potong. Oh. Tak. Nabi kata kamu kena semayang. Tak. Kamu kena puasa. Tak. Kamu tak boleh pakai miniskirt. Tak. Kamu jangan bohong. Oh, dia kata kalau macam tu, dah. Aku masih dah. Lalu mengucap syahadah masuk Islam. Masuk Islam. Maka dia balik rumah dia, hidup macam biasa. Tapi dia ni peminum. Dia balik rumah dia, rasa nak minum arak. Tapi dia masuk Islam. Dia kata, kalau aku minum, nanti aku jumpa Nabi. Bila aku bercakap, baru Nabi cakap, kau minum ke? Kalau aku kata tidak, aku bohong. Kalau aku kata ya, aku kena hukum. Mungkin Nabi tegur, Nabi marah. Akhirnya dia berhenti. Berzina, dia berhenti. Perbuatan dia berhenti pasal apa? Nabi pesan padaku, jangan bohong. Betul tuan-tuan, Islam ni, jangan bohong. Di barat, kalau tuan-tuan pergi, dilatih anak dia daripada kecil. Jangan bohong. Ayah tak akan bohong anak. Anak tak akan bohong ayah. Mungkin dia kaki minum, tapi dia tidak pun bohong. Dia tak boleh bohong. Kita ni bohong, okey. Lagi bohong, lagi bagus nampaknya. Saya pagi besoknya akad sumpah dalam Dewan Negeri. Ada-ada nak akad sumpah besok. Akad sumpah. Bahawa sesungguhnya saya nama sekian-sekian berjanji, bersumpah. Baru ni akad sumpah di Parlimen. Saya fikir, lepas sumpah tu macam mana? Kalau langgar sumpah, biasa tu orang langgar sumpah. Janji langgar janji biasa je. Relax je. Okey kan? Tak. Nabi kata jangan bohong. Kita latih anak kita. InsyaAllah. Saya baru ni bila saya baca satu artikel tentang pemain Jepun dalam bola sepak Piala Dunia. Tuan-tuan juga mungkin baca. Bila tamat pelan terakhir, Jepun tersingkir daripada pusingan seterusnya, pusingan skuad akhir.
Semua pemain Jepun balik ke hotel masing-masing. Semua bangun dan ditunduk kepada semua penonton. Selepas perlawanan, pasukan Jepun tak ada komen sepatah pun memburukkan pasukan lawan, pengurusan ataupun lain. Tak. Dia balik hotel, diarahkan buat persiapan untuk balik awal. Ni baru balik awal betul. Dia kemas bilik dia sapu bersih. Bersih betul. Atas katil itu dia buat gambar, buat daripada kertas gambar burung. Setengah jam selepas semua stadium kosong, pengurus pasukan Jepun masuk ke stadium Jepun. Masuk ke stadium bola. Dia seorang diri. Dia masuk dan dia tunduk kepada stadium yang kosong. Ya, ni style Jepun dah. Dia tunduk, kemudian dia tunduk ke grandstand, dia tunduk, kemudian dia balik. Apa dia buat? Semua orang tahu. Bila Jepun bermain dengan mana-mana pasukan, dia akan bersihkan semua stadium tu. Dia kutip sampah habis. Sampah-sampah dia kutip. Slogan dia, tinggalkan stadium lebih bersih daripada sebelum kita masuk stadium. Tinggalkan stadium lebih bersih daripada sebelum kita masuk. Masuk hotel, tinggal hotel lebih bersih daripada sebelum kita masuk hotel. Ini slogan dia. Pelancong Jepun datang Malaysia, kutip sampah di Malaysia. Kita tengok, budak kita tengok Jepun tu kutip, campak lagi. Ni. Kita tak jadi budaya. Betul kata Muhammad Qutb, tak senang saya, dia kata, aku melihat Islam di barat tapi tanpa akidah. Islam tanpa akidah di barat. Di timur ada akidah tapi tak ada penghayatan Islam. Di barat ada penghayatan Islam tu, nilai Islam tu ada. Tapi mereka tak ada akidah je. Allah Rabbi, satu hari saya bersama kawan daripada London pergi Manchester. Kawan ni bawa kereta. Ya. Tengah duduk bawa. Tiba-tiba satu kereta, dia potong, dia angkat lampu signal atas bonet kereta, dia pasang. Mana polis lah. Kereta biasa, dia pasang. Tepi, turun tepi. Driver saya ni, kawan saya ni, keluar daripada kereta, masuk dalam kereta polis. Di Malaysia boleh buat tak? Jangan buat tuan-tuan. Di Malaysia salah. Kita masuk dalam kereta polis kecuali polis suruh masuk. Tak boleh. Persepsi, takut buruk sangka kepada benda yang bincang dalam kereta polis tu. Kawan saya masuk dalam kereta polis, dia pun buka komputer dia, ambil lesen, type nama. Okey, dia kata rekod kamu, tak ada hingga setakat ni, tak ada kes. Dia kata saya dah follow kereta kamu setengah jam. Ya, dia duduk line laju. Sepatutnya line laju ni untuk potong je, lepas potong kena masuk balik. Tapi kamu dah setengah jam di atas line kiri sekali. Jadi musim salji, musim sejuk, bahaya. Okay. Faham macam mana? Saman ke taman, saya kata saya akan datang maklumat, kamu akan tengok. Saya nak sebut tuan sekalian, dia boleh masuk dalam kereta borak dengan polis lama sampai keluar. Rasuah, jenayah yang sangat jijik. Walaupun dia kaki kelab, walaupun dia kaki disko, rasuah dia tak akan ambil. Tak, aib sangat tuan sekalian. Satu benda yang sangat aib, mengambil rasuah. Saya pernah cerita pada tuan-tuan dulu, tidak masjid ni. Pengalaman peribadi saya pergi Singapura, lama lah, cerita lama. Bila keluar pada Singapura, saya ambil pasport, saya bagi immigration. Dalam pasport saya, kebetulan ada duit RM1, terselit masuk. Dia buka-buka tengok RM1. Apa ni kata dia? Saya kata, sorry, duit dalam poket terselit masuk. Awak ingat ni Malaysia ke? Tuan-tuan, masa tu, ya, masa tu saya penjara. Saya berdesing telinga dengar. Awak ingat ni Malaysia ke? Saya kata,
Saya bukan nak bagi rasuah, takkan nak bagi rasuah kamu, tak pasal-pasal pula. Duit dalam poket, saya letak pasport, terbuka tengah, tu biasa dah, terselip masuk. RM1 pun. Tapi sensitif. Dia kata, bukan apa bang. Kalau bos saya nampak ni, silap saya kena gantung kerja tau. Kalau bos saya nampak ni, silap saya kena gantung kerja kerana ni. Saya kata, sorry lah. Ya. Bagi kita, rasa tak ada apa, tapi sensitif. Ya. Nilai ni yang kita kena tanam dalam jiwa anak-anak kita. Generasi. Malaysia perlu berubah, ya Afiq. Kita, rakyat kita perlu berubah banyak perkara ke arah lebih baik. Dan kita ada Islam. Kita buat dapat pahala. Orang barat buat tak dapat pahala. Ya. Tapi kita kena ingat amaran Allah Ta'ala dalam Quran. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Kalau kamu dalam tafsir dalam tafsir Syed Qutb, ya, dia menyebut, dia kata ayat ini Allah Ta'ala tuju kalau sekiranya bangsa Arab sudah tidak lagi mengamalkan, tidak peduli ajaran Islam, Allah akan ganti kaum lain yang bukan Arab. Ya. Bila sahabat tanya, manhum ya Rasulullah? Siapa dia Rasulullah? Kaum yang lain tu Allah ganti tu kaum apa ya Rasulullah? Ya. Ini tafsir Ibn Katsir. Ya, tafsir Ibn Katsir. Nabi tengok kiri, Nabi tengok kanan, kebetulan sebelah kanan dia ialah seorang sahabat Nabi nama Salman al-Farisi. Salman orang Parsi. Nabi tepuk puan Salman, haza wa qaumuh, haza wa qaumuh, haza wa qaumuh. Dia dan kaumnya lah, dia dan kaum. Bila bangsa Arab sudah tidak lagi boleh pegang ajaran Islam, Allah akan ganti kaum Parsi. Yang sebahagian tu kaum Tatar yang kemudian menguasai dunia Islam. Masa tu Parsi belum Syiah. Parsi ni Syiah kemudian baru. Dulu Syiah ni Mesir. Mesir tu zaman kerajaan Fatimiyah di Mesir tu kerajaan Syiah. Okay. Masa tu dah didirikan Universiti Al-Azhar. Al-Azhar tu ambil sempena Fatimatul Zahra. Tapi alhamdulillah ulama-ulama bangkit membetulkan, alhamdulillah. Sekarang Mesir jadi Sunni. Ya. Syiah pula jadi di Iran. Ya. Ada orang kita pergi kagum sangat dengan Syiah, balik-balik jadi Syiah. La ilaha illallah. Ya. Jadi yang penting pada kita bagaimana nak kembalikan Islam tu. InsyaAllah saya sedang melihat dan dunia sedang melihat Islam sedang bangkit sekarang. Tuan-tuan pergilah ke Eropah. Jalanlah mana-mana pun. Tuan-tuan pergi ke Rusia. Ya. Saya kebetulan ada seminar di Moskow, pergi ke Moskow. Hari Jumaat. Penuh masjid, Masya Allah. Tak pernah terfikir. Di negara komunis, satu masa dulu ke komunis. Ya, hari ini masjid-masjid dia penuh. Anak muda yang semayang. Di Bosnia, 80% orang muda-muda, tuan-tuan. Semayang. Ya, ini kebangkitan semula Islam. Di Perancis, baru ni Perancis tu ramai Islam pun. Tuan-tuan pergi ke Perancis, Jerman. Masuk kaunter dia pun ramai nampak. Ya, di kaunter immigration. Pakai tudung. Islam lah. Orang perempuan ni dia tak boleh sembunyi Islam dia. Orang lelaki boleh. Orang lelaki tak tahu Islam ke tidak. Pakai kopiah. Kilah kopiah tuan-tuan. Ya. Kita tak tahu. Ya. Tapi orang perempuan, hebat perempuan, dia tak boleh sembunyikan Islam dia. Dia pakai tudung. Jauh kita nampak pakai tudung. Islam tu. Jumpa beri salam. Alhamdulillah. Apa yang sana berlaku? Negara yang dijajah oleh Barat satu masa, hari ini anak jajahan dia mengembangkan Islam di negara dia. Ya. Negara Britain jajah India, jajah Malaysia, tanah air. Sekarang anak jajahan tu balik ke negara asal, kemudian mengembangkan Islam di sana. Ini yang sedang berlaku di Jerman, di Perancis, di Itali. Ya. InsyaAllah kita yakin dan percaya, ya, dengan penuh keyakinan Islam ni menjadi agama yang pilihan, ya, kepada dunia insya-Allah. Dan keadilan Islam akan menyebabkan orang bukan Islam merasa aman bernaung di bawah naungan Islam. Ya, keadilan Islam akan menyebabkan orang bukan Islam rasa tak akan dianiaya di bawah pemerintahan Islam. Bahkan saya sering kali sebut, kalaulah orang bukan Islam tahu hak dia dalam negara Islam, jadi mereka akan minta supaya kami nak bernaung di bawah naungan Islam. Pasal apa? Islam menjamin nyawa dia, harta dia, maruah dia, agama dia, adat resam dia, budaya dia dijamin oleh Islam. Sampai Nabi kata apa dia? Man azani zimmiyan faqad azani. Siapa-siapa menyakiti orang bukan Islam
yang baik dengan orang Islam sama menyakitiku, kata Rasulullah. Kita menyakiti orang bukan Islam sama menyakiti Rasulullah. Masya Allah. Begitulah istimewa. Ya, tetapi sayangnya Islam, ya, keindahan Islam terdinding dengan orang Islam sendiri. Al-Islam mahjubul lil muslimin. Keindahan Islam terdinding oleh tangan-tangan orang Islam sendiri. Siapa yang paling miskin? Orang Islam. Siapa yang paling sadadah? Orang Islam. Siapa yang paling merompak menyamun? Orang Islam. Kita pergi negara Islam, rasa tak selamat. Pergi negara barat, rasa selamat. Sepatutnya tak begitu. InsyaAllah, kitalah jadi model dan negara kita. Dan insyaAllah Malaysia ni mampu kita bangkitkan dan menjadikan model terbaik dalam sistem pentadbiran pemerintah Islam, insyaAllah. Mungkin tidak sepenuhnya buat masa ini, tapi kita yakin kita didik generasi ke arah lebih baik. InsyaAllah satu masa lagi tidak ada tangan yang boleh menyekat kemenangan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Ya, saya sekalian dulu untuk malam ni. Ya, tidak teratur sangat poin-poin saya malam ni. Apapun mengharapkan insyaAllah ya, sedikit banyak kita dapat manfaat daripada pertemuan kita pada malam ni, insyaAllah. Panjang umur jumpa semula pada masa-masa akan datang, insyaAllah. Nampaknya banyak kali jugalah di Kuantan sepanjang persidangan akan datang, insyaAllah. Ya, kita jumpa semula. Minta maaf banyak-banyak lama tak jumpa tuan-tuan sekalian. Sepanjang jadi menteri tak boleh mari sini. Bila ada orang kata sebaik tak jadi menteri baru dia datang. Dengan tugas sibuk masing-masing, tak apalah. Mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala. Penutup 3 perkara. Yang pertama, jangan tak ada masa dengan Allah. Nanti Allah tak ada masa kita. Yang kedua, jangan tinggal Quran. Dan jangan tinggal sedekah. Jangan tinggal Quran. Dan jangan tinggal sedekah. Sedekahlah tuan-tuan. Allah murah rezeki. Ya, bacalah Quran. Allah Ta'ala pelihara kita. Ya, wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.